Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 972. Antara paparan utama. Judi, apakah ini cara pulihkan ekonomi? Pengampunan Anwar, siapa dalam cabar kuasa agung? Madu diberi, tuba dibalas. Jangan anak tirikan ekonomi luar bandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria dilaporkan berkata keputusan membenarkan pertambahan cabutan khas nombor ekor dari 8 kali sehingga menjadi 22 kali setahun itu bukan dibuat partinya. Saya percaya kelulusan ini bukan dibuat oleh pihak PAS kerana PAS tidak berkuasa penuh dalam kerajaan. Nombor ramalan ini hanya untuk orang bukan Islam. Maka kita orang Islam ada halal dan haram. Jadi kita orang Islam jaga Islam. Katanya seperti dipetik Malaysia Post. Beliau seterusnya menggesa ahli parti tersebut agar kekal tenang menerima kecaman beberapa pihak setelah kerajaan memberi kebenaran kepada syarikat judi melakukan 22 cabutan khas bagi tahun ini. Pada 20 September lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengesahkan bahawa kerajaan memberi kebenaran kepada semua syarikat nombor ramalan untuk melaksanakan 22 cabutan khas sepanjang 2021. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar. Untuk rekod, kadar kekerapan 22 kali setahun itu diberikan Kerajaan Barisan Nasional sebelum gabungan itu kalah ke dalam pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018. Pakatan Harapan yang mengambil alih kerajaan menurunkan kekerapan itu menjadi hanya 8 kali setahun. Mahfuz dalam kenyataannya di Facebook berkata, kerajaan yang didakwa sebagai sebuah kerajaan Melayu Islam terutama dengan penyertaan PAS di dalamnya hari ini mengesahkan mereka memberi kebenaran untuk meningkatkan kekerapan cabutan khas nombor ramalan menjadi 22 kali sepanjang tahun ini. Kementerian Keuangan telah meluluskan permohonan daripada semua agensi nombor ramalan NFO untuk cabutan khas sebanyak 22 kali bagi tahun 2021. Istilah Melayu Islam itu ditekankan oleh PAS namun ia hanya retorik semata-mata. Sekarang PAS mahu lepas tangan dengan berkata parti itu tidak terbabit kerana PAS jaga orang Islam sahaja. Mengulas mengenainya, Setiausaha Pemuda Amanah Nasional Muhammad Fazil Ahmad mengingatkan bahawa sebaik sahaja Pakatan Harapan memerintah, pada tahun pertama kerajaan telah mengurangkan jumlah cabutan judi daripada 22 kali kepada 11 kali setahun. Masuk tahun kedua dikurangkan lagi kepada 8 kali sahaja setahun. Kalau ada yang dah lupa, Menteri Kewangan masa itu adalah berbangsa DAP dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan masa itu dituduh liberal, anti Melayu dan seumpamanya, ujarnya. Secara sinis, beliau berkata sejurus kerajaan yang kononnya diperintah majoriti Melayu Islam ini terus dinaikkan semula cabutan judi dari 8 kepada 22 kali setahun. Masuk tahun kedua ini, ingatkan bila naik Menteri Agama dari PAS, keadaan berubah. Rupanya kekal sama sahaja. Bab lain tak payah ceritalah. Itu pun masih ramai yang percaya, bidasnya. Sementara itu, Ketua Komunikasi Keadilan Pahang Wan Fauzuddin Samad berkata PAS ketika menjadi pembangkang yang kononnya berjuang untuk Islam menghardik UMNO dengan pelbagai kata nista dengan menggunakan berbagai dalil yang dipetik dari Al-Quran dan hadis bercerita tentang keharaman berjudi. Sebaliknya, kata Wan Fauzuddin, Pakatan Harapan melihat bahawa amalan berjudi itu bukan sahaja haram di sisi Islam tetapi juga tidak baik untuk insan tidak kira apa jua agama. Amalan ini mampu meruntuhkan institusi kekeluargaan dan boleh mengakibatkan kerosakan hidup setiap manusia, katanya. Maka melalui kuasa di bawah Menteri Kewangan dari DAP yang berbangsa Cina dan bukan beragama Islam iaitu Lim Guan Eng, cabutan judi sebanyak 22 kali setahun itu telah dikurangkan sehingga hanya kepada 8 kali setahun sahaja, ujar Wan Fauzuddin. Menurut beliau, Kerajaan Pakatan Harapan tetap berpendirian bahawa sahsiah dan akhlak manusia itu lebih penting dari toke-toke judi dan kutipan lumayan dari cukai-cukai judi.
Namun, Pakatan Harapan telah dijatuhkan oleh PAS bersama UMNO, Bersatu dan beberapa pengkhianat keadilan dan GPS di Sarawak. Kononnya, negara dan Islam mesti diselamatkan daripada cengkaman DAP yang menguasai kerajaan Pakatan Harapan. Rakyat mengharapkan kerajaan Perikatan Nasional akan benar-benar mendaulatkan Islam, sekurang-kurangnya membawa semula RUU 355 ke Parlimen. Apa yang berlaku? Kata Wan Fauzuddin, perkara pertama yang mereka lakukan adalah menaikkan kembali cabutan judi kepada asal iaitu 22 kali setahun melalui kuasa yang ada pada Menteri Kewangan Melayu beragama Islam, Tengku Zafrul. Pemimpin PAS yang berada di dalam kabinet umpama tikus jatuh di atas padi, sindir Wan Fauzuddin. Beliau berkata dalam kerajaan 69 ini, Menteri Kewangan masih Melayu Islam dan PAS masih bertenggek di kerusi menteri bahkan Menteri Agama. Judi masih selamat walafiat di bawah kerajaan 69 ini. Tanpa hudud dan tanpa RUU Akta 355, judi telah mengambil tempat di bawah kerajaan sekarang. Apa reaksi PAS? Mereka kata mereka menentang judi hanya di dalam hati. Kerana itulah selemah-lemah iman, tegas beliau. Orang miskin boleh berjudi kecil-kecilan sebanyak 22 kali setahun. Yang ada duit lebih sedikit boleh berjudi di Genting Highlands kerana ia akan dibuka kepada pelancong tempatan bermula 1 Oktober ini. Apakah setakat itu sahaja kebolehan berfikir menteri-menteri kakistokrasi untuk memulihkan ekonomi negara? Apakah motif mempersoalkan kesahan pengampunan diraja yang diperolehi Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2018? Tidak perlu menjadi genius untuk membuat kesimpulan bahawa ia didorong oleh alasan yang entah apa kerana hakim pun tidak nampak. Panel 3 hakim Mahkamah Rayuan Datuk Has Zanah Mihad, Datuk Indra Muhammad Sofian Abdul Razak dan Datuk Lee Heng Chiang memutuskan bahawa dakwaan Muhammad Khairul Azam terhadap Anwar jelas tidak kukuh kerana beliau tidak menyatakan sebarang alasan tindakan terhadap mereka. Menurut laporan media dalam penghakimannya, Hakim Has Zanah yang mengetuai panel hakim itu berkata, Muhammad Khairul Azam tidak mempunyai hak untuk mempersoalkan pengampunan atau nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan itu kepada Yang di-Pertuan Agong dalam memberi pengampunan. Kami mendapati proses pengampunan dan pemberian pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada perayu iaitu Anwar tidak dalam apa cara pun menyerang peribadi atau undang-undang atau sebarang hak atau kepentingan responden iaitu Muhammad Khairul, katanya. Beliau berkata keputusan dibuat berdasarkan pelaksanaan hak pengampunan diraja tidak dapat diubah atau disahkan oleh mahkamah dan oleh itu tidak dapat diadili. Kuasa pengampunan terdapat di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Kuasa itu tidak terhad hanya kepada hukuman tetapi juga atas sabitan, katanya lapor harian Metro. Beliau berkata mahkamah mendapati Hakim Mahkamah Tinggi membuat kesilapan apabila tidak mengikuti senarai kuasa mahkamah yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Hakim itu berkata mahkamah juga mendapati lembaga pengampunan dibentuk secara sah dan betul di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dalam prosiding secara dalam talian itu, mahkamah mendengar hujah Peguam Datuk Seri Gopal Sri Ram mewakili Anwar, Peguam Kanan Persekutuan Suzana Atan bagi pihak lembaga pengampunan serta Peguam Muhammad Hanif Khatri Abdullah mewakili Muhammad Khairul Azam. Sri Ram berhujah bahawa Hakim Mahkamah Tinggi tidak mempunyai kuasa untuk tidak mematuhi keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Sim Kichon lawan Superintendent Penjara Pudu dan lain yang menyatakan bahawa kuasa pengampunan diperuntukkan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan adalah hak belas kasihan hanya diberikan kepada Yang di-Pertuan Agong atau pemerintah mana-mana negeri di Malaysia. Suzana pula berhujah bahawa Muhammad Khairul Azam mesti membuktikan bagaimana beliau terkesan dengan keputusan lembaga pengampunan dan alasan yang diberikan dalam pernyataan tuntutannya tidak memenuhi prinsip undang-undang yang ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini. Muhammad Khairul Azam yang memfailkan saman pemula itu pada 26 Februari tahun lepas dalam satu kenyataannya di Facebook berkata, dalam kes berkenaan saya mempersoalkan kapasiti ahli lembaga pengampunan wilayah persekutuan yang tidak menepati Perlembagaan Persekutuan. Oleh demikian, atas sebab salah kapasiti itu, LPWP telah memberikan nasihat yang salah kepada Yang di-Pertuan Agong ketika baginda memutuskan untuk mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kesalahan meliwat Saiful Bukhari Azlan bagi membolehkan beliau bertanding dalam pilihan raya kecil Kuadit Sen. Saya menerima keputusan Mahkamah Rayuan Putrajaya ini dengan hati terbuka. Kepada Allah saya berserah, katanya dalam satu kenyataan. Tidakkah kalian pelik kenapa saman itu difailkan 2 hari selepas langkah Sheraton? Mengapa tidak selepas pengampunan itu dibuat ketika Sultan Muhammad V masih menjadi Yang di-Pertuan Agong sekiranya beliau benar-benar mahu menegakkan keadilan dalam undang-undang?
Pihak yang memfailkan saman tentu tahu bahawa tuduhan liwat atas seseorang jika menurut undang-undang Allah adalah satu kesalahan qazaf jika tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi atau pengakuan ikrar orang yang dituduh. Menurut mazhab jumhur ulama, tuduhan liwat ke atas seseorang adalah kesalahan qazaf jika tidak dibuktikan dengan 4 orang saksi lelaki atau pengakuan ikrar orang yang dituduh. Tulis Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam Bayan Lina siri ke-183. Isu qazaf adakah termasuk tuduhan liwat bertarikh 13 Jun 2019. Zulkifli juga memetik tulisan Imam Al-Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudah At-Talibin yang maksudnya jika seseorang menuduh seseorang mendatangi seseorang pada dubur seperti dia berkata, kamu telah meliwat atau seseorang telah meliwat engkau, maka itu adalah qazaf sama ada jika ia ditujukan kepada lelaki atau wanita. Rujuk Raudah At-Talibin. Menurut Zulkifli, antara hikmah disyariatkan hukuman hudud terhadap perbuatan qazaf adalah kerana Islam menggesa ke arah penjagaan maruah daripada perkara-perkara yang mencemar dan memburukkan maruah. Bayangkan tanpa hukuman qazaf sudah barang tentu dengan sewenang-wenangnya seseorang boleh menuduh seseorang yang lain sehingga mengaibkan maruah dan menjatuhkannya. Isu seperti ini amat sukar untuk dibuktikan atau disanggah oleh orang yang kena tuduh. Justru pada peringkat awal lagi mereka diberi peringatan supaya tidak bermudah-mudahan dalam menuduh seseorang, tegas beliau. Maka jangan sekali-kali guna nama Allah untuk menjustifikasi tindakan. Lebih-lebih lagi apabila tindakan itu berkait dengan tuduhan liwat ke atas seseorang yang amat berat hukumannya. Rakyat sudah bosan dengan politik lendir. Tidakkah kalian ada rasa malu? Kes saman fitnah difailkan Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof terhadap Harakah Daily berhubung isu usahawan kosmetik Muhammad Sajjad Kamaruzaman atau Sajjad yang memakai telekung dan berpakaian seperti wanita sewaktu menunaikan umrah selesai melalui proses mediasi. Perkara tersebut dimaklumkan Peguam Nur Azmi Nur Zakaria yang mewakili Mujahid selepas prosiding secara dalam talian Zoom di hadapan Hakim Mahkamah Session Zulkarnain Hassan 2 hari lalu. Mahkamah hari ini telah merekodkan penghakiman persetujuan kedua-dua belah pihak untuk kes diselesaikan. Antara penyelesaian kes itu ialah defendant pertama, wartawan Harakah Aziz Muda, akan mengemukakan permohonan maaf secara bertulis kepada Datuk Seri Mujahid di Akhbar Harakah dan menarik balik artikelnya bertajuk Sajjad, Mujahid dan Kerajaan PH patut dipersalahkan dan keterlanjuran Sajjad, kesilapan Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan. Kata peguam itu seperti dipetik bernama. Bagaimanapun, Nur Azmi tidak mendedahkan terma-terma penyelesaian lain yang terkandung di dalam penghakiman persetujuan tersebut. Menurut laporan, perbicaraan kes tersebut ditetapkan pada 30 Ogos lepas, namun sebelum prosiding bermula, mahkamah menyarankan supaya kes saman itu diselesaikan secara baik menerusi proses mediasi. Naib Presiden itu memfailkan saman pada 12 Ogos tahun lepas dengan menamakan Aziz, Ketua Pengarah Harakah, Wan Nordin Wan Yaakob, penerbit laman sesawang Harakah Daily serta akhbar Harakah iaitu Galeri Media Sebenika Sdn Bhd dan pencetak akhbar itu pencetakan Turbo Sdn Bhd sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, Mujahid mendakwa pada 7 Februari tahun lepas Aziz, Wan Nordin dan Galeri Media telah menulis dan menerbitkan kenyataan memfitnah terhadapnya di laman sesawang Harakah Daily menerusi artikel bertajuk Sajjad, Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan patut dipersalahkan serta menerbitkan satu lagi kenyataan yang memfitnah beliau dalam akhbar Harakah bertarikh 10 hingga 13 Februari menerusi artikel keterlanjuran Sajjad, kesilapan Mujahid dan Kerajaan Pakatan Harapan. Mujahid mendakwa kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud bahawa beliau seorang yang tidak bertanggungjawab apabila membenarkan masyarakat khususnya yang beragama Islam terlibat dalam aktiviti lesbian, gay, biseksual, transseksual, LGBT selain didakwa menjadi punca kepada tindakan Sajjad memakai telekung serta berpakaian seperti wanita sewaktu menunaikan umrah. Beliau mendakwa kenyataan fitnah itu telah menjatuhkan maruah, kredibiliti serta reputasinya selaku menteri yang menjaga hal ehwal agama di Jabatan Perdana Menteri. Akibat daripada penyebaran kata-kata fitnah tersebut, beliau mengalami tekanan serta berasa malu untuk berhadapan dengan masyarakat. Sementara itu, kesemua defendant menerusi pernyataan pembelaan difailkan pada 28 September tahun lepas berkata, Mujahid seharusnya berani bertanggungjawab berhubung kenyataan yang dikeluarkan beliau dan sepatutnya tidak tersinggung dengan kritikan yang dilontarkan masyarakat, terutama pengamal media berhubung isu tersebut. Sebenarnya, soalnya bukan Mujahid tersinggung, tetapi perkara pokok ialah rencana tersebut cenderung kepada fitnah, sedangkan fitnah dilarang dengan keras oleh Islam.
Adakah Sajat yang dilihat dalam gambar yang tular memakai telekung ada meminta izin kepada Mujahid untuk berbuat demikian? Tinjauan Jom Channel mendapati tindakan Mujahid menyelesaikan kes tersebut hanya dengan kenyataan mengecewakan beberapa penyokong Pakatan Harapan. Rata-rata kemaafan tidak menjadikan golongan pemfitnah serik daripada melakukan perbuatan yang sama. Ini bukan kali pertama Mujahid memaafkan pemfitnahnya. Pada 21 November 2018, Mujahid memfailkan saman kepada bekas pengarah Institut Kajian Politik Malaysia, Universiti Utara Malaysia, UUM, Dr. Kamaruzaman Yusof terhadap artikel bertajuk Dr. Mujahid antara kuda tunggangan terbaik DAP yang dimuat naik dalam akaun Facebook miliknya pada 25 2017. Pada Februari 2020, seorang penceramah bebas yang juga ulama PAS, Ibrahim Muhammad Raja, memohon maaf kepada Mujahid setelah mengeluarkan kenyataan dalam postingnya bertarikh 25 Januari 2020 yang berbunyi Menteri Agama berjiwa kafir. Itu hanya dua daripada fitnah-fitnah lain yang dilontarkan oleh penyokong PAS terhadap pemimpin amanah selain Mujahid. Benar, kita berserah kepada Allah untuk mengadili golongan pemfitnah. Tetapi dari segi politik, pemberian maaf tidak menguntungkan Pakatan Harapan. Ini kerana mereka terus-menerus menjajah fitnah di laman-laman sosial tanpa takut sama ada kena saman atau menerima balasan di akhirat. Amanah menghulurkan madu tetapi pemfitnah membalas dengan tuba. Di samping kerajaan keluarga 69 menghidupkan budaya berjudi nombor ekor di kalangan masyarakat, jangan lupa kepada nasib penduduk luar bandar yang kais pagi makan pagi, kais petang belum tentu cukup untuk makan malam. Ekonomi luar bandar di Malaysia memerlukan suntikan penggalak atau booster shot dengan kadar segera untuk memulihkan ekonomi rakyat secara holistik. Pakej-pakej rancangan ekonomi sebelum ini lebih tertumpu kepada keperluan masyarakat bandar dan kekurangan inisiatif untuk ekonomi luar bandar telah menyebabkan segmen ini lebih teruk terjejas akibat wabak COVID-19 berbanding kawasan bandar, kata Pengurusi Biro Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar, Muhammad Faiz Fazil. Beliau memetik statistik Jabatan Perangkaan yang menunjukkan bahawa gaji dan upah penengah di luar bandar telah jatuh sebanyak 14.1% untuk tahun 2020 berbanding 11.6% untuk pekerja di kawasan bandar. Apa yang lebih mengejutkan, nilai gaji dan upah penengah di luar bandar telah jatuh ke bawah paras yang dilihat pada tahun 2016. Ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, negeri-negeri yang mempunyai saiz kawasan luar bandar yang signifikan telah menyaksikan kemerosotan tahap kemiskinan. Kelantan misalnya, yang mana hampir seluruh isi rumahnya tinggal di kawasan luar bandar, mencatatkan peningkatan kemiskinan mutlak yang ketara kepada 21.2% pada tahun 2020 daripada 12.4% 2019. Terengganu juga menyaksikan peningkatan kemiskinan mutlak kepada 12% berbanding 6.1% 2019, katanya. Beliau turut memaparkan cadangan daripada Biro Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Amanah yang merangkumi 3 perkara, iaitu pertama, Majlis Pemulihan Negara perlu memperkenalkan pelan strategi yang khusus untuk melonjakkan aktiviti ekonomi luar bandar menerusi pemantapan sentimen perniagaan setempat, pengukuhan pasaran buruh dan pemulihan kuasa pembeli. Kedua, belanjawan 2022 yang akan datang perlu memperuntukkan lebih banyak dana perbelanjaan pembangunan untuk membina semula ekonomi luar bandar. Untuk tahun 2020 dan 2021, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan 6.3 bilion dan 6.7 bilion ringgit. Oleh itu, kerajaan digesa untuk belanjawan 2022 sejumlah 8 bilion ringgit dapat diperuntukkan dan dibahagikan ke seluruh negara termasuk di Sabah Sarawak dengan lebih adil dan secara bersasar. Ketiga, untuk rancangan Malaysia ke-12, Pelan 5 tahun ini perlu untuk lebih cenderung untuk membina ekonomi luar bandar dengan lebih ketara. Sektor pekerjaan di kawasan luar bandar harus diperkukuhkan. Peluang pekerjaan untuk tenaga separa mahir dan berkemahiran tinggi harus digandakan. Kerajaan harus berusaha mengurangkan keperluan graduan Malaysia yang terpaksa meninggalkan kampung halaman kerana tiada pekerjaan yang sesuai dari segi kualiti dan gaji. Secara umumnya, kawasan luar bandar harus bangkit menceburi lebih banyak aspek perniagaan yang mempunyai nilai tambah. Bukan itu sahaja, lebih banyak pembekal atau vendor untuk industri-industri penting yang perlu diwujudkan di kawasan luar bandar. Ini seterusnya akan mengukuhkan rantaian bekalan atau supply chain ekosistem perniagaan dan industri Malaysia, terutama sektor pertanian, tegas Faiz. Beliau berpendapat sebarang peruntukan dan dasar ekonomi bagi kawasan luar bandar harus bersifat bersasar atau mikro.
serta bersesuaian dengan keperluan rakyat setempat. Kita tidak boleh memperkenalkan satu dasar generik bagi kawasan luar bandar dan mengharapkan dasar ini setimpal dengan keperluan di seluruh Malaysia. Misalnya, keperluan sosioekonomi rakyat Baling, Kedah berbeza dengan rakyat Tumpat Kelantan, jelasnya. Beliau juga menyarankan agar kerajaan memberi dorongan bagi mencapai usaha membangunkan kawasan luar bandar secara tuntas. Maka kerajaan perlu menggalakkan lebih banyak pelaburan awam serta swasta di seluruh negara dan bukannya tertumpu kepada beberapa negeri atau kawasan bandar sahaja. Lihat saja prestasi pelaburan diluluskan Malaysia untuk tempoh 6 bulan pertama 2021 di mana hampir 80% daripada amaun pelaburan diluluskan ini datang dari 5 negeri sahaja. Seperti biasa, negeri Kelantan dan Terengganu antara lain sukar dilihat dalam kategori 5 penerima pelaburan yang tertinggi, kata Faiz. Bagi pihak Biro Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Amanah, beliau menegaskan bahawa dalam mengukuhkan ekonomi luar bandar, usaha-usaha yang konstruktif perlu diambil dengan segera untuk mengubah keadaan mereka daripada terpinggir. Pembangunan negara harus dikecapi bersama dan inilah hasrat wawasan kemakmuran bersama 2030 yang diperkenalkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Jika tidak, kesenjangan pembangunan dan sosioekonomi luar bandar dan bandar di Malaysia akan terus melebar. Ekonomi luar bandar tidak boleh terus dianaktirikan dalam arus pembangunan negara dan fiskal kerajaan. Prinsip keadilan sosial harus diangkat bagi memastikan kemiskinan di kalangan rakyat, terutama di luar bandar, dapat dikurangkan, tegas Faiz. Sebenarnya, sektor luar bandar boleh dibangunkan seiring dengan pesatnya kemajuan dalam penjualan runcit secara online. Seorang peruncit yang tinggal di Terengganu boleh menjual produknya kepada pembeli yang berada di Selangor. Bukankah lebih baik memberi insentif kepada peruncit seperti ini berbanding menambah cabutan khas kepada 22 kali setahun demi mendorong masyarakat untuk berjudi? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azmin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.